Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil bin Ma'adim dan saya akan terangkan serba sedikit tentang details projek Rumah Banglo Satu Tingkat ini. Nama projek ialah Construction Project of Single Family Banglo yang dibina di tapak Seksyen 7 Shah Alam yang berada di Selangor. Type of construction is residential. Kos keseluruhan bina projek ini adalah RM300,000. Projek ini dibina pada tahun 2019 yang bermula pada 1 Jun sehinggalah 30 November yang di mana mengambil masa dalam 6 bulan. Rumah ini berkeluasan 1318 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Bilik tidur utama berkeluasan 286 kaki, manakala bilik tidur yang lain berkeluasan 161 kaki. Kedua-dua bilik air, iaitu hanya ada 2 bilik air berkeluasan yang sama, iaitu 44 kaki. Dan rumah banglo ini telah dibina sebanyak 40 biji di kawasan Seksyen 7 ini. Untuk dinding, bahan yang digunakan untuk dinding ialah batu bata. Manakala untuk atap, bahan yang digunakan untuk atap adalah besi, deck type. Dia punya frame untuk atap itu digunakan daripada iron type, iaitu besi ataupun keluli. Untuk bahagian ceiling pula bahan yang digunakan adalah plaster ataupun dia punya coat seam. Jenis window jenis cermin yang digunakan untuk rumah banglo satu tingkat ini adalah aluminium dan juga bahan-bahan yang biasa digunakan untuk cermin. Jenis pintu yang digunakan adalah leaf waterproof door, double leaf solid panel door and single leaf panel door. Ini adalah untuk mengelakkan, adalah sebab-sebab dia, iaitu untuk mengelakkan air daripada meresap ke dalam pintu, sebab digunakan adalah kayu. Jadi kalau air meresap ke dalam kayu, kayu tu pun akan rosak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rafi dan saya akan membentangkan tentang word breakdown structure, iaitu WBS. Masa untuk menjalani projek ini adalah selama 151 hari dan kos keseluruhan sebanyak RM300,000. Dimulakan dengan projek start, tidak memerlukan hari dan kos, dan diikuti general preliminaries yang memerlukan 130 hari dengan kos RM42,000. Dipecahkan kepada performance bond and insurance serta establish and removal of site office. Masing-masing masing-masing dengan kos RM25,000 dan RM14,000, dan diteruskan dengan progress report, iaitu ada 6 kali report selama 123 hari, berjumlah RM303,000 dengan masing-masing RM500 setiap report. Dan predecessor untuk establish and remove of site 4 dan report 4. Seterusnya ke site preparation, memerlukan 13 hari untuk dilakukan dengan kos RM29,000. Predecessornya adalah 4.
dalam site preparation ada mempunyai mobilization dengan durasi 5 hari serta kosnya RM9,000. Seterusnya site clearance durasi 8 hari dengan kos RM10,000 dan pre-sessionnya 14. Yang terakhir earthwork 8 hari, memerlukan 8 hari dan kos sebanyak RM10,000. Pre-sessionnya juga 14. Seterusnya piling work memerlukan 21 hari dengan kos RM42,000. Pre-sessionnya adalah 16. Pile and caps ataupun ground beam memerlukan 7 hari dengan kos RM11,000. Cut off pile and blinding 7 hari juga dan kosnya sama RM11,000 serta predecessornya 18. Seterusnya formwork and rebar memerlukan 14 hari dan RM10,000 kos serta predecessor 18. Concrete work juga memerlukan 14 hari dan kosnya RM10,000 serta predecessor 18. Seterusnya 7.0 substructures superstructure memerlukan 57 hari dengan kos RM85,000 serta predecessornya 21. Di eksternal memerlukan 13 hari iaitu cladding 6 hari, roofing 7 hari, masing-masing RM9,000 dan RM10,000. Di roofing memerlukan 24 predecessor. Floor slab iaitu mempunyai sub-base and blinding dan formwork and concrete masing-masing 10 hari dan jumlah kos untuk kedua-duanya RM18,000 dengan floor slab mempunyai 25 predecessor and formwork and concrete mempunyai 27 predecessor. Brickwork ada external dan internal brickwork masing-masing 10 hari, berkos RM18,000 dan predecessor 28 di brickwork dan externalnya 30 SS. Architecture di floor finish 7 hari RM15,000 mempunyai 31 predecessor. Di painting 7 hari RM15,000 juga mempunyai 33 predecessor. M dan E works iaitu electric work, wiring and switching and socket. Sebelum tu M&E work ni memerlukan 34 hari dan kosnya RM38,000 serta predecessornya 34. Electric work memerlukan 17 hari proses dan RM20,000 kos serta 34 predecessor. Wiring 7 hari RM10,000. Switch and socket 10 hari RM10,000 juga untuk kosnya dan 37 predecessor. Plumbing memerlukan 14 hari dengan kos RM18,000 dan 37 predecessor, iaitu piping and sanitary fixture masing-masing memerlukan 7 hari proses dan
9,000 kos. Seterusnya 9.0 completion of building, memerlukan 13 hari dengan kos 34,000 serta predecessor 41 yang kandungannya adalah January 6 hari duration 10,000 kos, Plasteri 7 hari duration dan 12 kos serta 43 predecessor, Decorating 7 hari 12,000 kos dengan 44 fps per 6 days 6 hari predecessor. Infrastruktur road and drain memerlukan 16 hari dengan kos 30,000 serta 45 predecessor. TMB and water meter supply tak memerlukan masa untuk proses dan kos, tetapi memerlukan predecessor 47 sebanyak 47. 11.0 testing and commissioning memerlukan 3 hari proses, tiada kos, dan 48 predecessor. And last, project finish. Tiada duration, tiada kos, dan 49 predecessor. Okay, sekian. Saya akan explain mengenai house plan. Yang kita tahu pada ini ialah pembinaan rumah satu tingkat dengan 4 buah bilik tidur dan 2 bilik air. Pertama sekali ialah front view ataupun pandangan hadapan. Yang kedua ialah side view ataupun pandangan sisi belah kanan dan sisi belah kiri. Yang ketiga ialah rear view ataupun pandangan belakang. Yang keempat ialah top view, pandangan daripada atas. Yang kelima ialah roof plan. Pada bahagian roof plan kita boleh lihat detail-detail atap. Yang keenam ialah beam, struktur beam, detail of beam. Yang ketujuh ialah kolom, kita boleh lihat ketinggian kolom, ketebalan kolom, bentuk kolom. Dan yang ke-8 ialah foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Akzan bin Jais. Saya akan menerangkan tentang project planning and scheduling untuk single family bungalow. Tempoh bagi pembinaan single family bungalow ini adalah 6 bulan serta kos yang ditanggung sepanjang pembinaan tersebut adalah RM300,000. Sepanjang pembinaan ini telah dibahagikan dalam beberapa aktiviti dan dipindahkan ke dalam Gantt chart. Bermula pada 1 bulan 6 2019 sehingga 29 bulan 11 2019 bagi mencukupi 6 bulan. Seterusnya, ini adalah merupakan scheduling bagi single family bungalow. Bermula dengan performance bond insurance, establish and removal of site office, progress report, sehingga testing and commission. Scheduling diberhentikan pada 29 bulan 11 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih kepada analisis iaitu S-curve graph. Graf yang pertama adalah graf S-curve untuk fizikal, yang mana paksi X mewakili duration dalam minggu sehingga minggu ke-27 dan paksi Y mewakili cumulative percent complete. Tak nampak situ. Jika kita lihat pada graf ni, graf ni tidak begitu nampak curve S nya.
tapi ini apa yang saya dapat. Dan garis biru mewakili planning, iaitu apa yang dianggarkan peratusan siap kerja tu pada minggu tersebut berapa. Dan garis merah adalah kerja sebenar. Kerja sebenar peratusan siap pada minggu tersebut. Jika kita lihat ke sini, kerja sebenar tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya seperti apa yang kita jangkakan dalam jadual. Atas sebab-sebab tertentu, mungkin sebab keadaan cuaca yang tidak elok ataupun masalah kewangan dan sebagainya. Dan graf bar yang warna hijau tu mewakili peratusan kerja pada setiap minggu. Saya tidak tahu kenapa ni dapat kecil, tapi ini apa yang saya dapat. Kemudian graf yang kedua iaitu S-curve graph untuk financial. Sama juga pada paksi X, duration dalam minggu, manakala paksi Y cumulative cost. Garis biru mewakili kos jangkaan yang macam dalam jadual, dan garis merah adalah kos sebenar yang dikeluarkan untuk kerja banglo ini. Jika berdasarkan graf, kita dapat lihat yang kos yang diberikan, kos sebenar dan kos yang dianggarkan agak sama dengan yang dianggarkan lah. Maknanya hasil kewangan yang dikeluarkan tu mengikut apa yang dijadualkan. Ini apa yang saya dapat. Dan graf bar warna hijau adalah kos yang dikeluarkan, kos anggaran yang dikeluarkan dalam setiap minggu. Kemudian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.